Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang diucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Yang berhormat Tuan Muhammad Ghazali bin Abdul Wahid, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Paroi. Yang berbahagia personaliti undangan kita pada hari ini, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, penceramah undangan kita. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Wazir Hamzah, Ketua Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Yang berbahagia Tuan Haji Awaluddin bin Maddin, Pengetua Cemerlang SMK Senawang. Yang berbahagia Encik Rosli Mat Nur, yang dipertua PIBG SMK Senawang. Yang berbahagia Encik Marzuki Abdul Manap, Naib yang dipertua PIBG SMK Senawang. Dan seterusnya tidak saya lupakan tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya fikir hari ini ramai yang datang bukan sebab nak mendengar saya berbicara. Jadi sebelum orang menyampah dengan saya akan terlebih dahulu mempersilakan yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas untuk tampil ke atas pentas utama untuk bersedia menyampaikan ceramahnya sebentar lagi. Sebelum memulakan ceramah, saya memperkenalkan sedikit ringkas je Ustaz. Yang bahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, atau lebih sinonim dengan panggilan Ustaz Kazim, atau baru-baru ini dah ada pula gelaran Duke, DUKE. Macam nama highway, tapi tak adalah. Ustaz Kazim pun dia punya pergerakan pun dah macam highway. Jangan risau, tak panjang saya cakap, saya pendekkan, jangan risau. Orang dah marah dengan saya. Yang cukup popular dengan motivasi kekeluargaan dan kemasyarakatan, bukan hanya di Malaysia tetapi juga di sekitar negara kita, di Brunei, Singapura dan lain-lain lagi. Beliau merupakan pengasas kepada Pusat Pendidikan Al-Barakah yang beribu pejabat di Kampung Manjoy, Perak. Seringkali muncul di kaca televisyen, di corong radio dan juga di YouTube dan sebagainya. Bandar Seremban, bandar nan indah, langit nan putih berseri-seri. Bukanlah perkara mudah. Akhirnya kita berpeluang melihat Ustaz Kazim di hadapan mata kita sendiri. Dengan tajuk pendidikan anak-anak ke arah generasi soleh dan solehah, maka tidak perlulah saya memanjangkan bicara saya lagi. Yang bahagia Ustaz, saya serahkan pentas utama ini kepada yang bahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas untuk memulakan ceramahnya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, yang berhormat Tuan Haji Ghazali, yang saya muliakan Tuan Haji Awaluddin dan seluruh barisan guru-guru yang dipertua PIBG dan jawatan kuasa, guru-guru, ibu bapa, pelajar-pelajar, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang berdiri itu macam mana nak buat entahlah, sila. Saya nak habis pukul 12. Kalau 3 jam lagi ni. Dia agak-agak tahan dirilah. Agak-agak sakit gaut, duduklah atas pentas ni, duduk sila pun. Ini kali kedua saya ceramah di sekolah. Minggu bulan lepas saya ceramah di sekolah di Pontian.
di Pontian pun buat dalam dewan juga. Ya, di malam ni pun buat dalam dewan. Sangat-sangat saya jarang ceramah di sekolah dalam dewan. Ya, sekolah ini buat. Ya. Jadi kalau sempit tanggung sendirilah tuan-tuan. Ya, padang punya luas, tuan-tuan buat dalam dewan. Cantiklah. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang pendidikan anak-anak, pendidikan anak-anak ni sangat penting tuan-tuan untuk generasi kita, khususnya generasi yang akan datang. Saya takut bila tengok sekarang punya anak-anak muda. 2 malam lepas saya balik rumah awal sebab habis syuting awal, jadi balik awal lah. Sebut pun sunting, bukan sunting lah, syuting. Jadi saya satu hari duduk dalam studio je tuan-tuan. Tak nak dah saya dia pelakon menyusahkan saya tuan-tuan. Asyik cut. Daripada pagi sampai ke maghrib, berhenti semayang, makan, tukar baju, solek je kerja saya. Saya ni, ya Allah, pengarah semuanya ada. Nanti tuan-tuan tengoklah bila masa pula Ustaz Kazim berlakon ni. Cut saja. Saya antara dialog yang saya kena sebut, ya, anda mampu melakukannya. Anda mampu melakukannya. Ya, anda mampu melakukannya. Okey, ini potek. Action. Ya, anda mampu mengubahnya. Allah, tuan-tuan, mengubah pula dah, melakukannya. Jadi sampai habis pukul 8, habis sampai di rumah pukul 11, saya tengok cerita Bukit Kepung. Seronok saya tengok cerita Bukit Kepung tu. Bukan seronok cerita tu, sedih lah. Saya seronok tu, saya minat. Sebab yang berlakon dalam filem-filem tu orang-orang lama. Yang paling saya seronok tengok yang jadi penganas komunis tu. Muka berjerutu tu. Tukang tiup trompet. Pon menengok muka dia tuan. Memang layak benar jadi penganas komunis pun tuan. Yang saya nak tengok orang lama-lama yang berlakon dalam filem warna-warni. Rahim dulu berlakon jadi jahat hitam putih, tapi filem tu filem color. Terburai perutnya kena bom. Saya tengok Husin Abu Hassan pun mati ke hidup tak tahulah. Dia terjun dalam sungai, penganas komunis tembak dia dalam sungai. Saya tengok Yusuf Aslam, muda lagi masa itu, pun mati juga Yusuf Aslam cerita tu. Yang paling saya seronok yang orang kampung nak pergi tolong pegawai-pegawai polis, tapi pengganas komunis sekat di tengah jalan. Ketua kampung dia Tok Penghulu pakai baju putih seluar hitam daripada subuh sampai ke siang, duk tunggu komunis tu balik. Mana nak baliknya? Tapi saya tak nak tengok Tok Penghulu tu sebab saya tak kenal. Yang saya nak tengok orang kampung tu. Orang kampung tu pelakonnya Omar Suwita. Orang dulu-dulu dia tahu cerita Omar Suwita. Dalam cerita Pendekar Bujang Lapuk, dia ambil batu, dia baling Haji Sattar. Pakcik, dia baling pakai batu. Kenapa tak elak? Silat elak belum pakcik ajar. Yang baling batu tu namanya Omar Suwita. Dalam cerita Bukit Kepung, dia jadi orang kampung. Tuan-tuan, masa itu anak saya tingkatan 3 duduk dengan saya, dengan anak buah saya darjah 3. Langsung tak tengok cerita Bukit Kepung. Yang dia tengok Facebook dia, anak saudara dia pun tengok Facebook dia. Saya kata, tengok no, kesian polis lawan penganas komunis. Dia tengok kejap, dia orang mati semua ya. Tahu dah, kata dia. Saya takut tuan-tuan, anak-anak muda kita kalau tak dicerita tentang sejarah, tak dicerita tentang susah payah orang dulu-dulu, tak dicerita tentang pengorbanan, maka mereka tidak menghargai kenikmatan yang kita dapat sekarang, yang mereka dapat sekarang. Sebab itu pendidikan bukan setakat pendidikan formal yang kita hantar anak-anak kita ke sekolah. Kadang-kadang apa yang kita belajar di sekolah
Kadang-kadang tak pakai pun bila dah habis sekolah. Belajarnya 9 subjek, 10 subjek, ada yang ambil 18 subjek, 13 subjek, 9A, 10A. Belajar siang malam ni, 10 subjek ni. Tapi bila keluar daripada sekolah, masuk alam pekerjaan, kerjanya tukang bagi tol. Tiket tol. Apa faedah dia belajar 10 subjek hari itu kalau sekadar bagi tiket? Tuan-tuan faham maksud saya? Kadang-kadang apa yang kita belajar ini tuan-tuan, tak tahu di mana pakai. Kita belajar melombong arang batu di Venezuela. Macamlah kita nak ke Venezuela. Kita tak mengajar apa yang akan kita belajar dan akan apa kita jumpa selepas habis sekolah. Sebab itu saya cakap kepada orang yang bertanggungjawab dalam pendidikan, ajarkan apa yang realnya kepada mereka. Apa yang anak kita akan jumpa, apa yang kita akan bertemu selepas habis alam persekolahan. Bila tidak diajar tuan-tuan, dia akan menjadi kurang ajar. Hari ini kita lihat ada orang yang sudah menjadi kurang ajar. Dipakainya baju kuning, dipijak-pijaknya gambar orang. Gambar ulama pun dia pijak, gambar pemimpin pun dia pijak. Kerana apa? Kurang ajar. Kenapa menjadi kurang ajar? Sebab kurang diajar di sekolah-sekolah mereka. Lebih belajar tentang Hong Kong, lebih belajar tentang Taiwan, lebih belajar tentang tanah besar Cina. Daripada tadika masuk sekolah jenis kebangsaan, tak masuk sekolah biasa, pergi masuk-masuk habis belajar, habis SPM, belajar di luar negara, langsung dia tak kenal hati budi masyarakat Malaysia. Dia tidak mengenal tentang Islam sebagai agama persekutuan. Tidak tahu itu apa itu raja berperlembagaan. Tidak tahu tentang adab, sosio, budaya orang-orang di Malaysia. Akhirnya tuan-tuan, dia lahir dan dapat kerakyatan di Malaysia, tapi perangainya tidak berperangai seperti mana yang sepatutnya sebagai seorang warga negara. Ini yang saya sebut tadi, kurang ajar. Sebab benda itu tidak diajar kepada mereka. Yang ini yang saya sebutkan pada tuan-tuan, pentingnya kita mengajar kepada mereka supaya mereka ini tahu menghormati di antara satu sama lain. Bila saya cakap macam itu tuan-tuan, ada orang cakap, ustaz, apa ustaz nak kecoh-kecoh? Yang dia orang pijak tu gambar je ustaz. Yelah, cuba awak letakkan gambar awak di lantai, kemudian suruh orang pijak, awak rasa apa? Ada gambar saya kat belakang, ada tu. Gambar Pak Long tu, cuba tuan-tuan pijak ramai-ramai, apa rasa? Apa rasa gambar bapak tuan-tuan orang pijak ramai-ramai? Kalau tuan-tuan tidak ada perasaan marah, saya tak tahu tuan-tuan ni letak di mana hati perut. Ini maruah, nilai penghormatan. Yang inilah tuan-tuan pendidikan yang kita kena terap pada anak-anak kita. Akhlaknya, perangainya, sopannya, santunnya. Bukan semata-mata pendidikan kepada akademik semata-mata. Akademik itu penting untuk pemikiran mereka, untuk kemajuan mereka. Tetapi akhlak sangat-sangat penting untuk kehidupan mereka. Sebab manusia dinilai dengan akhlak, manusia dinilai dengan perangai. Sebab itu dia ada dua konsep. Konsep yang pertama dipanggil ta'dib. Konsep yang kedua dipanggil ta'lim. Ta'dib maknanya ialah memberi adab. Ta'lim maknanya ialah memberi ilmu. Jadi dua benda ini kita kena buat. Siapa yang kena memberi adab? Ta'dib, memberi adab siapa? Bermula daripada kita, mak bapak, kepada anak-anak kita, memberi adab. Bila 7 tahun yang pertama, sebelum diserahkan kepada cikgu di sekolah untuk ditaklimkan. Cikgu di sekolah kerjanya mengajar, mak bapak kerjanya di rumah memberi adab. Bila cikgu-cikgu menerima anak-anak yang sudah beradab, maka proses pembelajaran akan menjadi mudah.
proses mengajar menjadi senang sebab anak-anaknya semuanya baik-baik belaka. Tetapi kalau kita mak bapak memberikan anak-anak yang bermasalah kepada cikgu, menghantar anak-anak yang bermasalah, membekalkan anak-anak yang tidak ada adab pergi ke sekolah, maka tanggungjawab cikgu akan teruk, pendidikan akan menjadi susah, maka kadang-kadang pelajaran akademiknya bagus tapi akhlaknya buruk. Sebab itu tuan-tuan, tanggungjawab kita sebagai mak bapak dengan tanggungjawab kita sebagai guru tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Jadi malam ni kita datang ramai-ramai, malam ni bagus. Kita bagi sokongan pada pengetua kita, pada guru-guru kita untuk mendidik anak-anak kita. Sebab kadang-kadang mesyuarat PIBG pun tak nak datang. Namanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG. Tetapi bila mesyuarat, yang datangnya cuma ibu. Bapa tak ada. Jarang bapa. Nama pun PIBG. Bila bapa tak ada, buang B. Jadi apa? Yang mana faham, faham. Tak faham sudah, tuan-tuan. Yang ni yang kita tak nak ni. Jadi kita bagi sokongan, tunjukkan pada mak bapak ni tuan-tuan, cikgu ni bila tengok kita mak bapak datang, satu kebanggaan. Malah bukan setakat cikgu tu tengok mak bapak datang ramai-ramai dalam semua program, satu kebanggaan, keseronokan pada cikgu. Yang paling bangga sekali ialah tuan-tuan, anak-anak kita bila tengok mak bapak dia datang, ya Allah, bangga gila. Ini mak tak tahu, bapak tak tahu. Anak duduk dalam kelas, kerusi nombor berapa? Berapa banyak tuan-tuan anak-anak yang duduk kerusi row nombor 3, mak bapak tak tahu. Tak pernah tahu. Kadang-kadang nama cikgu sekolah pun mak bapak tak tahu. Bertumbuk berebut parking ni dekat Pasaraya Giant. Rupa-rupa cikgu anak dia. Sebab apa? Sebab tak kenal. Bila masing-masing tak kenal, macam mana nak bekerja sama? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya suka bercakap pada tuan-tuan, dalam bidang pendidikan tu tanggungjawab cikgu sekolah. Itu mereka lebih arif daripada saya, walaupun saya ni pun pengetua sekolah juga. Tetapi di sekolah saya mengajar, selain daripada mereka nak menghadapi peperiksaan SPM, okey, belajar untuk kamu SPM. Lepas habis SPM, kamu belajar lagi untuk ambil 4 senawi. Lepas itu kamu nak pergi sambung luar negeri, pergilah. Tapi Quran kena ingat 30 juzuk. Start daripada umur darjah 3. Habis Quran tingkatan 3. Lepas tingkatan 3 bagi penumpuan pada SPM. Habis SPM ambil intensif bahasa Arab ataupun senawi 4. Itu adalah perkara-perkara yang memang jadi modul yang menjadi sebagai pendidikan. Tak akan lari. Tetapi apa yang saya ubah pada anak-anak murid saya? Benda yang akan mereka hadapi selepas mereka keluar daripada sekolah. Apa dia? Nombor 1, penguasaan bahasa. Nombor 1, benda yang akan kita jumpa selepas ini ialah bahasa dan bangsa. Saya tengok semalam dan saya baca dalam paper hari ini tentang sambutan Hari Malaysia di Sabah. Sabah dijadikan sebagai ikon ataupun negeri contoh perpaduan rakyat Malaysia. Memang tuan-tuan, tadi tuan pengetua tanya saya, Ustaz, sekali Ustaz ceramah, estimate yang kita kena buat persiapan 3,000 ada. Saya kata ada 3,000 tu paling rendah lah, saya kata. Biasa-biasa 5,000 kebiasaan, atas pada 5,000. Tetapi kalau di Sabah 30,000 orang, 25,000, 15,000 orang. Kalau buat dalam dewan ni tuan-tuan, pecah dewan ni tuan-tuan. Parkingnya, jamnya. Saya buat di Beaufort 10,000 orang. Orang Islam di Beaufort cuma 2,000. Dari mana datang lagi 8,000?
Sebab di sana orang bukan Islam pun datang dengar ceramah. Orang daripada Kristian dengar ceramah. Di sana tuan-tuan, saya ceramah baru ini di Kuching. Ceramahnya dekat dengan masjid. Penuh orang, parking tak muat. Bulan Ramadan. Gereja sebelah masjid, buka pintu pagar gereja, panggil orang parking dekat gereja, kamu pergi dengar ceramah dalam masjid. Hidupnya cukup harmoni. Bayangkan orang gereja, buka pintu pagar gereja, panggil orang parking, dah parking, pergilah dengar ceramah. Habis dengar ceramah, balik. Tahap betapa mereka hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Dia tak macam kita, tuan-tuan. Kita di Semenanjung, bukan kata berlainan agama pun tengok semacam je. Yang sama-sama agama pun tengok semacam. Satu kiblat, satu agama, satu Quran, satu Nabi, satu Tuhan. Dengan sebelah rumah pun tak bertegur. Itu di Semenanjung. Sebab warna dia hijau, warna aku merah. Yang sebelah oren pula. Sudah, tuan-tuan. Ni warna yang terbaru pula orang Melayu ni. Warna oren pula. Lepas ni tak tahu warna apa pula. Di Sabah, tuan-tuan, Sarawak, tidak ada warna-warna. Hidup dengan aman. Sebab tu bila saya ceramah di Tawau, 30,000 orang datang. Saya ceramah di Sandakan dengan Lahad Datu, tuan-tuan, kereta kebal jaga. Pertama kali saya ceramah, kereta perisai tunggu saya. Dekat 10 biji, tuan-tuan, tunggu. Sebab masa itu kejadian penculikan berlaku. Askar berkawal, ya Allah, meriah gila malam ni. Kereta perisai, kereta kebal, semua ni, tuan, tengok aja. 10,000 orang datang. Saya cakap ni kenapa? Sebab apa budaya hormat menghormati itu hebat? Sebab masing-masing bercakap dalam suku kaum masing-masing. Ada kaum yang cakap bahasa lain. Baik, kamu bercakap bahasa kamu, aku bercakap bahasa aku. Kalau dia pergi masuk dalam kedai, dia guna bahasa ibunda dia. Pembeli pula guna bahasa ibunda dia. Akhirnya apa, tuan-tuan? Akhirnya mereka hidup dalam keadaan tenteram. Apa maksud saya? Maksud saya ialah tidak sombong, tidak belagak. Sebab apa? Masing-masing dia ada jati diri dia. Berbeza dengan Semenanjung. Mereka faham bahasa Melayu, tapi kita tak faham bahasa mereka. Tuan-tuan faham mereka tu siapa? Mereka faham bahasa Malaysia, mereka faham bahasa Melayu, tapi bila mereka bercakap sama-sama kaum mereka, kita nganga. Duk cocek, apa dia cakap? Cocek itu bahasa apa? Faham-faham sendiri. Sebab itu mereka sombong dengan kita, belagak dengan kita, sebab mereka tahu kita tak faham bahasa mereka. Dan bila kita bercakap, mereka faham apa yang kita cakap. Bila mesyuarat mereka faham, bila kita buat ceramah mereka faham, kalau kita hentam mereka pun mereka faham. Tetapi kalau mereka menghentam kita dalam bahasa mereka, mereka gelak, kita mengelak, padahal mereka tiba kita. Sebab penguasaan bahasa mereka kita tak kuasai. Di negeri Sabah dan Sarawak, tuan-tuan, kamu nak cakap bahasa kamu silakan, tapi kami juga ada bahasa kami sendiri. Kami sama-sama kami cakap bahasa kami. Mereka tak faham pula bahasa ni. Akhirnya, tuan-tuan, masing-masing apa? Hormat menghormati, jaga menjaga. Yang ini yang kita tidak berlaku di Semenanjung. Bila kita pergi beli barang di kedai mereka, harga lain. Bila geng mereka masuk, bangsa mereka masuk, harga lain. Sebab kita tak faham bahasa mereka. Sebab itu saya minta pada tuan-tuan, nak tak nak, anak-anak kita kena diajar bahasa mereka. Sebab tu di sekolah saya belajar 5 bahasa: Mandarin, Tamil, Arab, Inggeris dan Jepun. Supaya budak-budak di sekolah saya faham apa mereka cakap, apa yang ditulis dalam surat khabar mereka, apa yang ditulis dalam Facebook mereka, apa yang mereka cakap, kita boleh baca. Sampai bila, tuan-tuan, orang-orang Melayu takut untuk belajar bahasa lain? Kita tidak akan menjadi kafir hanya dengan sebab pandai bahasa lain.
Kita tidak akan dikira sebagai murtad dengan sebab kita bercakap bahasa lain. Kita tidak akan dikira sebagai murtad hanya dengan sekolah anak di sekolah-sekolah orang lain. Pemahaman orang Melayu cakap dia tu masuk sekolah merdeka, esok habis masuk kafe semua. Tak, terpaksa kita buat. Dengan sebab kita menguasai bahasa, tuan-tuan. Sama ada bahasa Inggeris, sama ada bahasa Arab, Mandarin, Tamil. Dia merupakan satu kekuatan untuk kita. Kamu jangan lagi nak hina bahasa kami, bangsa kami, agama kami dalam tulisan kamu. Kami faham tulisan kamu. Masalah dia sekarang, kita tak faham apa yang mereka tulis. Bila kita tak faham, tuan-tuan, habis. Dan bila kita buat kempen, gunakan bahasa kebangsaan, mereka takkan pakai, tuan-tuan. Nak tak nak, kita ikut bahasa mereka. Jadi ini yang saya buat di sekolah saya. Kalau tuan-tuan boleh fikirkan, buat. Dan tuan-tuan yang mengajar bahasa Tamil di sekolah saya ialah orang India. Yang mengajar bahasa Mandarin di sekolah saya ialah orang Cina. Walaupun tidak Islam, dia mengajar anak-anak murid saya berbahasa. Yang kedua, apa benda yang kita kena ajar dalam zaman kita sekarang ini, tuan-tuan? Selepas habis sekolah, tadi saya sebut, selepas habis sekolah, nak tak nak kita akan bercampur dengan masyarakat berbilang kaum. Kita kena kuasai bahasa mereka. Nombor dua, selepas habis sekolah, apa yang anak-anak kita akan jumpa? Jawapannya ialah alam rumah tangga. Kita tak jumpa, tuan-tuan, melombong arang batu di Venezuela. Mana ada? Belajar dalam geografi, belajar dengan geografi, pelabuhan di Belanda. Kita tak pergi Belanda pun. Tetapi yang anak-anak kita akan jumpa selepas sekolah ialah kahwin, nikah. Kadang-kadang kita baca hari ini dalam paper, 16 tahun hari ini dah beranak, anak Malaysia. Umur 16 tahun, 3 4. Jodoh awal beranak, semalam beranak anak dia. Dibalut dengan bendera Malaysia lagi. Mesti bubuh Muhammad merdeka. Tak pun Siti Merdekawati di bubuhnya. 16 tahun, tuan-tuan, dah dapat anak. Berapa ramai yang kahwin tak tahu tanggungjawab suami. Berapa banyak yang kahwin tak tahu tanggungjawab sebagai seorang isteri. Berapa ramai yang menikah tak tahu hukum hakam dalam menikah. Sebab itu kadar perceraian sekarang sangat tinggi. Anak seorang dah bercerai, belum dapat anak dah bercerai, kadang-kadang dah tua bangka pun bercerai. Kenapa kita tak ajar tentang ilmu rumah tangga kepada anak-anak? Bagaimana hukum nikah terjadi, bagaimana rujuk berlaku, bagaimana talak berlaku, jatuh ataupun tidak talak bila dilafazkan dengan SMS, jatuh tidak talak bila disebutnya taklek. Kalau aku masuk parti lain, tertalak dengan talak 3. Saya rasa sedih, tuan-tuan, hari ini. Isteri yang patut dilindung, perempuan yang patut dijaga, isteri yang patut dipelihara, hari ini dalam politik orang perempuan dijadikan alat ganti, dijadikan sebagai tebus, digantikan sebagai, saya tak tahu nak kata, tuan-tuan, di mana nilai orang perempuan dalam politik? Tak bolehkah hampir buat taklek benda lain? Kalau aku masuk parti lain, habis rumah aku jual, tak apalah. Yang hampir bagi talak 3 tu pasal apa? Bila mufti kata jatuh talak, bila hakim kata jatuh talak, dia pula cakap, tak, saya bukannya niat apa saya apa? Saya dah bayar kafarah dah buat. Tuan-tuan, taklek tak boleh kafarah. Saya ulang balik, taklek pada isteri tak boleh dibayar dengan kafarah bagi makan orang atau puasa, tak boleh selesai.
Taklid kekal sampai mati. Kenapa taklid berlaku? Untuk menjaga orang perempuan. Sepatutnya. Kenapa taklid ini ada? Supaya orang perempuan terpelihara. Bila dia akad nikah, suami ni akan disuruh baca taklid. Saya Muhammad Luqman bin Hakim dengan ini memberi taklid. Jika isteri saya Nur Hayati binti Umar, saya tinggalkan dia selama 3 bulan tanpa nafkah atau tidak menghubunginya, maka jika dia mengadu ke mana-mana pejabat agama atau tuan qadi, maka tertalak dengan talak 1. Apa tujuan taklid? Supaya isteri dijaga. Kalau kamu tinggalkan isteri kamu 3 bulan saja-saja, isteri mengadu ke pejabat agama, boleh minta cerai. Bila boleh minta cerai, kahwinlah dengan orang lain pula. Supaya hidup kamu tidak jadi nikah tergantung, nafkah tergantung. Itu asalnya taklid. Tetapi hari ini taklid jadi kod lain. Dah dipolitikkan. Tuan-tuan, saya nak cakap pada tuan-tuan, taklid ni apa? Bergaduh. Bergaduh suami isteri. Abang, saya nak balik rumah mak kejap. Kenapa? Mak panggil, besok ada kenduri. Nak balik kejap je, petang saya balik lah, kendurinya lepas Zuhur. Abang tak izinkan. Abang, tu mak saya. Takkan abang tak izin? Aku tak izin lah. Kan minggu lepas dah balik. Berapa banyak tambang pun nak bayar. Hari tu Taipusam kau balik. Perayaan Ponggol pun kau balik. Raya puasa pun kau balik. Berapa banyak kau nak balik ni? Hari Merdeka pun kau nak balik. Aku tak ada duit dah. Abang tak kira. Abang izin, abang tak izin, saya nak balik juga. Okey, kalau kau balik ke rumah mak engkau, jatuh talak 1. Teng teng teng. Itu namanya apa? Namanya taklid. Terpakai sampai bila? Sampai bila-bila. Maknanya ustaz, sampai bila-bila dia tak boleh balik rumah mak dia? Boleh balik. Tapi kalau balik, jatuh talak. Ya Allah. Habis tu ustaz, saya dah sebulan dah ustaz, jumpa mak dekat Giant je ustaz. Tak balik rumah mak dah. Sebab kalau balik jatuh talak, makan nasi pun dekat Giant je ustaz. Akak, baliklah. Ustaz kata tadi tak boleh balik. Masa bila saya cakap tak boleh balik? Saya cakap baliklah. Tapi kalau balik jatuh talak. Baliklah. Kalau balik jatuh talak. Tak nak lah. Nanti kalau tak nak awak, itu mak awak. Awak nak balik tak? Balik. Jatuh talak. Lepas jatuh talak, rujuk balik. Habislah. Daripada 3 tinggal 2. Masalahnya ustaz dah, maksudnya dah 2 ustaz. Kalau saya balik juga 3 dah tak ada ustaz. Siapa suruh? Jadi taklid ini balik ajalah. Lepas tu lepas jatuh talak, rujuk balik. Ustaz, macam suami saya cakap kan, saya nak balik rumah dia, rumah mak kan. Jadi suami tak izinkan, suami cakap, kalau kau keluar pada pintu itu, jatuh talak. Dia cakap, ustaz, kalau keluar pintu tu jatuh talak. Macam mana ustaz? Akak keluar kau tingkap. Tak apalah. Buka tingkap keluar. Apa hal leha? Takut jatuh talak. Kata dia. Ustaz ni gila ke apa? Yelah. Dah dia tak bagi keluar. Kalau akak tak nak keluar ikut pintu itu, akak panggil tukang simenkan pintu tu. Pasang bata, simenkan. Buka pintu baru. Tak ada dah taklid dia. Tapi kalau engkau bagi 3 talak, mana ada pilihan? Memang habis 3. Dan kalau kau nak dapat dia balik, tunggu dia kahwin dengan orang lain. Orang yang baru pula, ceraikan isteri awak, janda awak. Baru awak boleh ambil dia. Tu nama Cina buta. Dan Cina buta tu pun tuan-tuan bukan boleh ambil dan cerai je.
Kahwin, dah cerai. Dah, syarat dia juga kena tidur dengan suami baru. Kena tidur. Touch and go tak boleh. Touch and go dah, dia kena smart tag terus. Yang mana faham, tak faham sudah. Itu syarat. Oh, ustaz. Tuan-tuan ambil teh uncang, tuan-tuan rendam dalam air. Habis teh uncang tu masuk dalam air. Itu baru sah. Oh, maknanya ustaz, kalau macam saya kan, kahwin dengan suami baru, maknanya kena minum teh lah ustaz ya. Faham sungguh, nak diajarnya payah. Saya nak ajar pada tuan-tuan, benda ini akan berlaku pada anak-anak kita. Sebab itu saya katakan tadi, di sekolah saya, benda ini saya ajar secara formal. Supaya lepas dia habis sekolah, kita ajar macam mana engkau nak cari seorang suami. Ciri-ciri lelaki, ciri-ciri jantan. Ajar. Adakah ciri-ciri lelaki itu ada misai bertaring? Adakah ciri-ciri laki-laki itu apa? Jantan itu apa? Jantan tu yang duk isap dadah tu jantan. Yang duk penampar orang tu, samsin kampung dusun tu jantan. Yang tak bertanggungjawab tu jantan. Yang kita nak cari ialah lelaki, ar-rijal, lelaki yang saleh. Apa dia laki-laki yang saleh? Ni dia adik, ciri. Kita nak cari hari ni calon-calon suami. Kita hari ni nak tengok mana dia isteri solehah. Bukankah diajar kepada kita jangan kahwin dengan 6 orang? Kamu kalau nak kahwin leman, jangan kamu cari 6 orang ini. Al-mannanah, haddaqah, diajar. Jangan kahwin dengan perempuan yang dah dapat kamu tapi mata duk tengok jantan lain. Jangan. Dah dapat dah suami, dah dapat dah pakwa, dah bertunang dah, tiba-tiba datang orang lain. Nah, jangan ambil orang macam ni, tak setia. Dah ada dah suami, duk tengok suami orang lain. Alasan dia suami orang lain banyak bulu. Bulu dada ni daripada pusat sampai ke muka. Dia banding dengan suami dia, bulu apa pun tak ada orang tua ni kita dia. Sudah tuan-tuan. Jangan duk ambil orang jenis ni. Waktu bertunang duk main dengan orang lain. Sebab tu Islam dia suruh kita bertunang. Bila kita bertunang 3 bulan, 6 bulan, kita boleh test. Tujuan dia test. Nak tengok setia atau tidak. Apa tujuan bertunang? Nak tengok jenis cukur ke tidak. Sebab kadang-kadang baru bertunang 2 bulan tapi jantan tu duk minta duit. Mak, gaji saya habis, Abang Man ambil. Kad saya pun dia ambil, mak. Kredit kad saya pun habis dia, mak. Gaji saya dah dekat dia je, mak. Kalau begitu putuskan tunang, cancel. Orang macam ni belum apa-apa dah cukur duit. Bayangkan nanti habis dia kau kahwin dengan kau, dia cukurnya. Waktu bertunang kita tengok gentleman ataupun tidak. Dalam bertunang dah kena penampar, 5 jari melekat di sini. Orang ini tak layak jadi suami kau. Orang ini tak layak jadi isteri kau. Putuskan tunang. Itu tujuan bertunang. Tujuan bertunang bukan mesti kahwin. Leha, tunang anak engkau tu aku tengok tak elok. Dia dicukur duit habis, kikis duit. Alah, aku tahu lah nak engkau tu jealous. Tentang lah anak aku dapat orang segak pakai kereta Persona, engkau jealous lah tu. Macam mana engkau tahu dia tu kikis duit orang? Anak aku kena kikis, kau tahu. Sebelum dia tunang dengan anak engkau, anak aku dulu tunang dengan dia. Tuan-tuan, ini tujuan kita bertunang. Saya ajar benda ni pada semua pelajar-pelajar saya yang dah habis SPM. Sebelum kamu habis sekolah, belajar bab ini. Belajar bab tanggungjawab suami itu apa, tanggungjawab isteri itu apa, tanggungjawab itu apa. Malah anak-anak perempuan di sekolah saya ajar chef, panggil chef, mengajar mereka memasak.
Sebab orang perempuan tinggi macam mana pelajaran dia pun, dia akan ke dapur. Dia profesor ke, dia balik ke dapur. Dia doktor ke, dia balik ke periuk. Di antara benda yang akan mengikat hati seorang suami ialah masakan isteri. Isteri ni kalau nak suami tu balik, masak sedap-sedap. Abang, hari ni asam pedas. Ye, melompat balik dia. Abang, hari ni saya buat laksa Johor. Ye, ini laksa pun tak tahu. Yang tahu isteri mentah kedarah laksa je. Nak buat laksa Johor tak pandai, laksa Penang tak pandai, laksa Kedah tak pandai. Tu macam mana? Di antara tarikan suami akak-akak masakan. Akak-akak masak sejenis saja. Nasi lauk lemak, kuah lemak, cukup. Kau masak apa leha? Ikan goreng dengan udang masak merah. Ya Allah, ini kena ajar berapa banyak adik-adik tingkatan 5, tingkatan 6 yang tak erti masak. Begini handphone, duk pegang handphone sambil duk masak. Mula-mula tomeskan. Sekarang ni tuan-tuan nak belajar ni dengan handphone je. Tomes. Aiman, ambil helmet kejap. Dia nak helmet full face tuan-tuan, takut nak tomes. Masak udah macam Ultraman, tuan tahu? Kan Ultraman tu sebelum jadi Ultraman kan pegawai dia pakai helmet full face semuanya, tuan-tuan. Begini tumbuk sambalnya, pam. Benda ini kena ajar. Bagaimana nak menguruskan rumah tangga. Sampai tuan-tuan saya panggil pegawai-pegawai daripada Kementerian Kesihatan mengajar macam mana nak menyusukan anak-anak. Ajar. Sebab hari ni mak bapak sibuk sangat, tak sempat diajar. Menyusu ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa fisaluhu fi amain. Susukan anak kamu selama 2 tahun. Allah sebut dalam Quran. Ini adalah ilmu perancang keluarga secara semula jadi. Banyak orang yang tak nak mengandung, dia makan pil. Bila dia makan pil, haid dia lari. Suami yang pening, haid tak teratur. Kejap bersih, kejap datang, kejap bersih. Abang, datang pula. Ya Allah. Kan baru je datang, tu pula. Yang makcik gatal makan tu pasal apa? Bila makcik makan pil penahan haid, bila makcik makan pil perancang, memang dia lari lah. Sebab tu nak makan pil ni kena minta izin suami. Ni yang mana nak pergi umrah ni. Abang, kita pergi umrah 26. Saya punya datang 28. Jadi memang tak boleh buat umrah lah abang. Macam mana dah tiket semua dah beli, visa semua, tiket dah ada dah. Abang, boleh tak makan pil penahan? Minta izin. Boleh, abang izinkan. Tapi kalau suami cakap tak boleh. Kalau tak boleh macam mana nak pergi umrah abang? Dah datang tak boleh buat pula. Keren tumbang. Ya Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya cakap pada tuan-tuan, minta izin suami. Sebab dia lari. Dan jadi stres. Orang yang makan pil perancang, dia jadi stres. Kadang-kadang dia pergi kursus, kadang-kadang dia pergi Kuala Lumpur, terlupa bawa pil. Ya Allah, terlupa abang. Terlupa apa? Pil tak bawa. Bergaduh laki bini, tuan-tuan. Sebab itu, kalau nak elakkan mengandung, Islam ajar, susukan anak 2 tahun, susu badan. Clear, tak akan mengandung, insya-Allah. Tapi kena tahu tekniknya. Banyak mak bapak duduk diam-diam, mak. Banyak mak bila menyusukan anak tak kena. Mak ni tidur terlentang depan TV. Nengok kalau dah jodoh.
Berkembar je tengok. Datang anak merangkak. Nak nenen. Sambil tidur tuan-tuan. Mak tidur tu selok je kain. Ini tak mau. Yang mak tidur di lantai, bapak duduk atas cushion, duduk tengok. Memang tak jadi tuan-tuan. Cuba tengok jari bapak tu. Nampak tak? Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Sebab tu tahun depan beranak pula. Diajar. Kan kita di hospital, nurse ajar. Jantung anak bertemu dengan jantung kita. Susukan elok-elok. Susukan elok-elok selama 2 tahun. Clear. Sampai cara menyusu anak pun saya ajar. Bukan saya lah, doktor ajar. Saya ajar, tangkap dia polis sekarang. Tujuan saya apa? Supaya pelajar-pelajar kelahiran sekolah saya lengkap. Akademik dia tahu, SPM dia dapat, tetapi ilmu yang dia akan jumpa setiap hari dia dapat. Sampai ilmu memasak. Budak-budak di sekolah saya, tuan-tuan, saya hantar kursus dandanan perempuan, kursus buat kek, kursus memasak. Dan pelajar-pelajar laki-laki saya ajar kepada mereka asas kehidupan. Tukar lampu, buka paip, gunting rambut. Benda yang asas-asas. Kalau kamu tak dapat kerja pun, kamu boleh buka kedai gunting rambut. Berapa banyak kepala kita hari ini dipegang oleh orang yang bukan Islam. Kepala pakai songkok, kepala pakai kopiah. Tapi bila nak gunting, orang yang tak mandi hadas besar pegang kepala kita. Biar orang yang pegang kepala kita ni tuan-tuan orang Islam. Orang yang basuh berak dia. Orang yang basuh elok-elok tuan-tuan. Baru berkat kepala. Ini kita kadang-kadang kepala kita tuan-tuan dia ambil minyak. Tak Islam kita pun tak tahu. Benda-benda asas ini saya ajar. Sebab mereka akan keluar daripada sekolah. Dan mereka mesti jumpa dengan kahwin. Mereka akan jumpa dengan cerai. Mereka akan jumpa dengan nikah. Mereka akan jumpa dengan rujuk. Mereka akan jumpa dengan nafkah. Dan mereka akan berjumpa dengan konflik dalam rumah tangga. Kalaulah kita persiapkan ilmu ini sebelum mereka kahwin, kadar perceraian dapat direndahkan. Dan kita akan menempuh dan akan dapat keluarga, menantu, anak cucu yang bahagia. Saya takut tuan-tuan, saya tengok hari ini orang dah tak kisah lagi dah dalam bab ini. Mak dah tak kisah, bapak tak kisah. Siapa yang anak menantu nak balik, baliklah. Anak bawa balik teman laki-laki dia dengan rantai, subang. Mak, itulah kawan Siti. Orang mana Siti, ya Allah, bersubang Siti. Biasalah mak fashion. Ya Allah, mak pergilah layan, pergi nyembang mak. Aku dapur je mak ni. Dia pula mengarahkan mak dia tuan-tuan. Begini sila panggung bakal menantu. Duk tengok TV rumah bakal mak mertua. Mak pula duk cokong takut tengok. Duk tengok subang dia takut. Kamu dari mana? Asal di mana? Asal saya dari Subang makcik. Oh patutlah bersubang kata dia. Pakai subang, asal pada Subang. Eloklah. Takut dah tuan-tuan hari ni dah tak kisah. Tuan-tuan kan baca dalam surat khabar hari ni. Datuk umur 74. Duk tengok TV dengan anak dia. Tengok TV. Datang penguatkuasa pencegah maksiat ke rumah mereka, digeledah masuk, ada cucu dia dengan laki-laki bukan mahram dalam bilik tidur anak cucu mereka. Yang datuknya di luar ruang tamu, cucunya beromen dalam bilik. Tuan-tuan tak susah hati ke benda ni? Macam mana datuk tak kisah cucu perempuan bawa balik jantan? Yang kita baca tahun lepas, mak bawa balik jantan, anak perempuan bawa balik jantan,
Tidur di rumah, bilik sana, bilik sini, penguatkuasa datang serbu. Mak janda, anak pun janda, buat balik jantan masing-masing. Apa yang penting, kerja sama. Oi, tuan-tuan, oi. Susah hatilah kita. Yang ni lah yang saya minta pada tuan-tuan. Tolong jaga anak kita. Tolong ambil tahu dengan siapa mereka berkawan. Tolong kita ambil tahu siapa friend mereka. Tolong ambil tahu tuan-tuan. Hari ni anak-anak kita baru kenal komputer, baru kenal internet, baru kenal dah boleh bergambar bogel depan internet, depan komputer. Yang sana pun bogel, dia pun bogel, yang di sana rakam gambar dia. Bila dah rakam, dia tunjuk. Kalau kau nak gambar kau ini tak disebarkan, bayar ke aku 5,000. Allah. Yang saya pernah jumpa 3 kes. 3 kes. Satu kes yang pelik. Ni pelik lah. Yang kes yang banyak-banyak tu saya tak nak sebut. Kes pelik yang saya jumpa. Kes pelik dia apa? Nombor 1. Saya kuliah maghrib dekat dengan satu taman, dekat dengan zoo negara. Habis-habis ceramah, datang 2 orang perempuan, seorang laki-laki. Pakai serban, yang isterinya dua-dua pakai purdah. Ustaz, ya, saya nak minta pendapat Ustaz. Ya, ini isteri saya. Yang mana? Dua-dua. Dua-dua ni isteri abang. Alhamdulillah. Tak ada gaduh-gaduh bang? Tak ada Ustaz, tak ada. Jadi apa tujuan abang datang jumpa saya? Saya nak minta pendapat Ustaz. Macam manalah saya nak jaga isteri saya dua-dua orang ni? Ustaz, tolonglah nasihat saya. Saya kata, abang, patut saya lah minta nasihat ke abang. Macam mana boleh menikah dua senang sangat, tuan-tuan? Allahu Akbar. Saya pun nak kata apa? Tinggal serumah? Ya. Duduk serumah, suami isteri dua-dua orang ni? Ya. Ustaz, nak tanya sikit boleh tak? Kalau saya sebagai suami tidur dengan dua-dua isteri saya satu katil, boleh tak? Tidur saja-saja tak apa, tapi kalau buat-buat tak boleh. Kena buat bilik asing-asing. Kami tiga-tiga sekali Ustaz. Astaghfirullahalazim. Tak boleh. Nasihat saya tak boleh. Balik. Sebulan selepas itu, isteri dia datang. Isteri yang mana? Isteri muda. Datang jumpa saya di Ipoh, dah tak pakai purdah. Saya pernah jumpa akak ke? Pernah. Bulan lepas. Tak ada kot. Saya yang pakai purdah, yang datang 2 orang perempuan, isteri 2 orang tu. Ya. Oh, dah tak pakai purdah dah sekarang ya, saya tanya. Mana suami? Pembohong. Oh, sudah. Jantan tak guna Ustaz. Apa pula kak? Ustaz tahu tak sebab apa saya kahwin dengan dia? Manalah saya tahu. Isteri dia datang jumpa saya meminang. Dia kata suami dia baik, suami dia suka kat saya lah apa, dan dia pun reda saya jadi isteri dia, madu dia. Habis tu saya terimalah Ustaz. Tengok suami pakai serban, isteri pakai purdah, memang baik Ustaz. Habis tu pun masalah bercerai. Ustaz, lepas kahwin Ustaz, dia kikis habis duit saya. Suami saya dengan madu saya, ambil duit saya, lepas ambil dia akan lari Ustaz. Sebab tu dia orang pakai purdah supaya orang tak kenal mereka. Tu. Sekarang setengah report polis Ustaz, dia sindiket. Bila report akak Sebab tu akak-akak, adik-adik berhati-hati. Makcik-makcik berhati-hati. Tolong. Sekarang sindiket senang. Dia upah satu laki-laki tua, dia upah satu perempuan tua, datang meminang anak kita. Ini kes pelik nombor 2.
Ini saya, ini isteri saya, ini anak saya. Kami datang nak meminang anak engkau. Anak engkau pun dah suka dengan dia. Pinangan diterima. Ini cincin, tanda jadi. Ambil gambar pap begitu je duduk atas katil. 2 bulan lepas kahwin, mak dia telefon. Ustaz, boleh buat sembahyang hajat tak? Kenapa kak? Anak saya dah tak balik. Dah 2 minggu Ustaz. Dia keluar rumah, dia ke mana bergaduh dengan kak ke? Tak ada Ustaz. Dia ikut tunang dia. Kata nak pergi shopping. Habis tu tak balik-balik Ustaz. Dah dapat polis dah. Dah dia keluar dengan tunang dia akak. Akak pergilah rumah tunang dia. Tunang dia pun tak ada Ustaz. Kampung dia pun tak tahu. Masa pergi minang hari tu siapa? Maknya, bapaknya. Habis tu takkan makcik tak tahu siapa bapak dan mak tunangnya. Tak ada Ustaz. Ada orang berlakon Ustaz. La ilaha illallah. Rupa-rupanya sindiket. Ustaz tolong buat sembahyang hajat. Saya pun baca Yasin buat sembahyang hajat. 3 hari lepas dia telefon, anak dia ditangkap di sebuah hotel di Kuala Lumpur dengan 4 lagi perempuan daripada kampung sana, bertunang dengan lelaki-lelaki yang sama, bertunang dengan laki-laki yang sama, dan tunggu masa untuk dijual saja tuan-tuan. Laki ni bertunang dengan orang tu, bertunang dengan orang ni, bercinta dengan orang ni, bertunang dengan orang itu. Orang kampung datang naik kereta, orang tua semua datang. Hanya dengan telefon, dating, anak dia dah suka, terima. Bila terima tuan-tuan, bawa pergi makan, pergi shopping, langsung tak balik, dikumpulkan dalam satu bilik di Kuala Lumpur. Macam mana boleh keluar? Yang jaga dalam bilik hotel mereka tu tertidur, sindiket tu, anak dia lari, telefon mak dia, polis datang. Sebab tu tuan-tuan, saya minta benda ini tidak belajar di sekolah. Benda macam ni tak belajar dalam kelas. Benda ini kita sebagai mak bapak kena beri peringatan supaya anak-anak kita selamat. Yang ni yang kita takut. Yang ketiga, apa yang kita jumpa selepas habis sekolah, yang akan kita jumpa lepas sekolah ialah motosikal. Yang anak-anak kita akan jumpa selepas habis sekolah ialah kereta. Ada satu ustaz di kampung saya mengajar, dia orang Kedah. Kita ni kalau naik kereta ke, motor ke, serupa lah tuan-tuan. Dia nak sebut motosikal, dia sebut motor ke, kereta ke, serupa lah. Apa yang akan kita jumpa lepas sekolah? Jalan raya. Kenapa tidak diajar pada anak-anak kita undang-undang jalan raya di sekolah lagi? Semua anak-anak kita akan ada lesen. Semua orang akan ada kereta, motosikal. Tuan-tuan tahu tak? Pembunuh nombor 1 di Malaysia sekarang, dulu sakit jantung, sekarang aksiden jalan raya. Dulu sakit jantung, sekarang aksiden kemalangan jalan raya. Setiap hari, tak payah buat op, tiap-tiap hari op. Ada yang naik superbike, patah tengkok. Ada yang naik motosikal laki bini, lori simen rempuh, mati laki dia. 8 kereta hari ni. Brek tak ada, lori simen, makcik ni dengan pakcik naik motor, lori rempuh di belakang. Aksiden saja tuan-tuan berapa banyak? Allah sebut dalam Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Sebab tu saya minta pada sekolah-sekolah, Kementerian Pelajaran, Kementerian apa pun tuan-tuan, tolong aja silibus sekolah dah mengajar dah, tingkatan 4 dah mengajar dah.
sistem bawa motor, bagaimana bawa kereta, bagaimana undang-undang jalan raya. Pelajar-pelajar di sekolah saya 16 tahun wajib masuk sekolah memandu. 16 tahun wajib sekolah mandu, 17 tahun pergi ambil lesen motor, 18 tahun pergi ambil lesen kereta. Keluar daripada sekolah saya, lesen memandu ada, lesen B2 ada, lesen kereta pun ada. 5 bulan hampa belajar macam mana cara bawa kereta, macam mana kamu nak start motor, macam mana kamu nak brake. Saya tuan-tuan, saya takut tengok hari ni anak-anak muda bawa kancil. Kancil sisinya 660. Kancil sisinya 850. Dia boleh potong kereta saya. Bayangkan. Kereta saya tu tuan-tuan 3,500 cc. Ustaz tu riak lah. Bukan riak. Saya cerita 3,500 cc. Tuan-tuan bayangkan, Myvi duduk belakang saya boleh bagi lampu. Bagi lampu. Driver saya kata, apa hal pula ni? Rupanya dia nak potong kereta saya. Myvi je tuan-tuan. Sebab tu saya tak heran, Myvi ni dia rempuh Pajero Sport mati tuan-tuan. Dia peduli apa? Dia tak tahu Myvi kapasiti dia 1,300 cc, hang nak lawan 3,500 cc. Bila kamu pecut, memang dia boleh pergi sebab dia ringan. Boleh kamu bawa sampai 1.6, kamu boleh bawa 1.8, tapi kamu ingat, kamu langgar batu je sebiji, melambung dia. Kena saja angin lintang, pusing-pusing dia. Sebab kecil dan ringan. Yang ini yang anak-anak muda tak belajar tentang keseimbangan jalan raya, keseimbangan tayar, kekuatan enjin, kekuatan brake. Yang dia tahu exhaustnya besar paha, tayarnya terkeluar. Yang dia tahu makwa dia sebelah. Saya kadang-kadang saya takut tuan-tuan, kita tak diajar. Sebab tu benda macam ni sekolah boleh ajar, PIBG boleh buat kursus. Tapi nak buat kursus-kursus macam ini tuan-tuan, dia memerlukan wang. Sekolah, perbelanjaan wang dia terhad. Kalau mak bapak tak bagi sokongan, macam mana program nak berjalan? Sebab tu malam ni saya minta ibu bapa yang hadir malam ni ramai-ramai. Saya agak malam ni dalam dewan ni saja 500 orang. Kalau bagi seorang 100, 5,000 kau beribu dapat lah. 500 bagi 10 dapat 5,000. Bagi 100. Jadi saya lancarkan kutipan derma untuk tabung sekolah kita, supaya pihak sekolah boleh aktifkan lagi program-program yang di luar pendidikan biasa, yang menjurus ke arah pembentukan akhlak mereka. Jadi saya lancarkan dan saya dahulukan wang saya sebanyak RM500 untuk tabung tuan-tuan malam ni. Jadi minta kepada petugas-petugas edarkan. Seorang je ya. Baik. Jadi tuan-tuan, saya minta bila anak-anak kita ni tuan-tuan tahu tentang undang-undang jalan raya, tahu tentang peraturan di jalan raya, insya-Allah. Dan benda ni saya cakap pada menteri yang berkenaan. Sebab tu saya bersyukur orang panggil saya ceramah daripada peringkat bawahan sampai peringkat atasan. Apa yang saya cakap pada tuan-tuan ni bukan malam ni saja saya bercakap. Kalau saya cakap dengan tuan-tuan bukan lebih dah apa pun. Saya bercakap pada orang yang menggubal. Saya bercakap pada orang yang buat sistem. Kalau mereka dengar, alhamdulillah. Kalau mereka fikir apa yang saya cakap mereka boleh ambil, alhamdulillah. Yang keempat, apa benda yang akan kita jumpa selepas habis sekolah? Tuan-tuan, cuba tengok anak-anak kita. Ni ada gutik derma, pakai baju Melayu sampin tu, dia sehat.
Cuba kita ajak dia panjat pokok, dia panjat. Cuba kita buat kempen mendaki gunung, mendaki dia. Nanti saya nak bawa dalam ceramah saya ikon sihat, ikon fit Malaysia. Baru ni saya dengan yang berhormat Encik Khairi buat program fit peringkat negeri Perak. Kayuh basikal 33 km. Yang tak fit saya Khairi Jamaluddin, dia fit. Saya tak kayuh lah, saya ceramah ya. Tuan-tuan, bila dah saya duk bergambar dengan dia orang ni, tiba-tiba datang satu anak muda. Dia kata, Ustaz, saya ikon. Ikon apa? Rupa-rupanya anak muda ni tuan-tuan, dia panjat gunung-gunung di dunia seorang-seorang dia. Orang Malaysia, orang Melayu, dia akan buat buku, dia buat video macam mana dia panjat gunung-gunung. Baru-baru ni dia berada di paru-paru dunia. Saya bangga tuan-tuan, orang dia kecil je, tapi semangat dia hebat, panjat gunung seorang-seorang. Bukan panjat gunung rendah ni, gunung-gunung hak tinggi dalam dunia ni. Anak-anak muda kita umur 16, 17, 18 sihat. Jarang kita dengar dia orang sakit. Tadi saya cakap dekat YB dengan pengetua, kalau kita mula ceramah awal, kita boleh balik awal. Sebab anak saya demam. Anak saya tingkatan 3 nak periksa demam. Nak kena balik tengok. Malam ni balik, besok pukul 3 saya nak pergi Shah Alam. Tak balik pula. Hari Sabtu pukul 10 saya nak pergi ke Miri. Tak balik juga. Hari Ahad saya naik kapal terbang, tak balik lagi. Sebab hari Ahad siaran langsung da'i di TV3. Bila Ustaz balik? Hari Isnin. Tuan-tuan, saya cerita tentang anak yang sihat, anak muda yang sihat. Apa yang mereka akan jumpa selepas mereka habis sekolah? Mereka akan jumpa macam saya. Macam apa Ustaz? Macam saya yang dah tua ni. Buka spek mata, kelabu. Pakai spek mata, cerah. Kenapa Ustaz pakai spek mata? Kencing manis. Tadi dalam bilik, dalam holding room tadi, cikgu-cikgu tu punyalah tuang air teh kat saya. Dibukanya kuih daripada plastik. Saya tak makan pun kuih dia. Saya tak minum pun air teh dia. Saya minum seteguk, saya letak balik. Saya minum air mineral. Kenapa tak minum? Kencing manis. Gula saya tak ambil. Benda yang akan kita jumpa selepas habis sekolah ialah penyakit. Kenapa tak diajar pada anak-anak kita benda yang boleh membawa penyakit? Bagaimana punca sakit jantung? Ajar pada dia orang. Bagaimana punca jadi kencing manis? Ajar pada dia orang. 4 juta rakyat Malaysia tuan-tuan sakit kencing manis. Dan salah seorang yang 4 juta itu ialah orang yang bercakap depan tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya sakit kencing manis ni datang pada keturunan pun nak buat. Walaupun saya sehabis-habis pantang tuan-tuan. Saya memang tak makan malam. Tuan-tuan ingat senang nak makan malam? Malam makan. Mana ada orang makan malam? Daripada bulan Ramadan 2 bulan 6 kali makan nasi. Punya saya pantang. Gula saya tak ambil. Saya makan buah, saya makan oat. Saya tak makan nasi. Kalau orang jamu nasi, saya makan lauk je. Saya sangat menjaga makan. Tuan-tuan, jom kita belajar. Ibu-ibu, bapa-bapa, jom kita belajar. Bagaimana nak mengelakkan jadi stres. Jantung terjadi sakit sebab kurang bersenam.
Jantung jadi sakit sebab merokok. Jantung jadi sakit sebab stres. Anak-anak kita stres. Sebab itu saya dah tak main handphone. Saya dah tak main Facebook. Yang tuan-tuan duk balas-balas dalam Twitter, dalam Instagram, itu bukan saya punya. Tuan-tuan kena tipu hidup-hidup. Saya tidak ada Facebook dah tuan-tuan. Dah tak aktif dah Facebook. Yang tuan-tuan duk baca Datuk Ustaz Kazim, peminat Ustaz Kazim, Ustaz Mak Kazim, tuan-tuan kena tipu kau-kau punya. Kenapa saya tidak lagi aktif berFacebook? Sebab saya tak nak stres. Saya jadi pengetua da'i, saya tak baca Facebook da'i sebab saya tak nak stres. Saya menjadi pengetua pencetus ummah musim yang akan datang bulan 10 pun saya tak buka Facebook sebab saya tak nak stres. Tapi hari ni anak-anak tuan-tuan semua ada Facebook dengan handphone, membawa stres. Baca komen jadi stres, tak komen jadi stres, orang kutuk stres. Sekarang saya tidak lagi ada tuan-tuan, saya rasa seronok. Saya letak je kepala tidur. Dulu tuan-tuan, handphone ni menyenangkan saya. Sekarang pun menyenangkan saya. Tetapi sebelum ni menyusahkan saya. Sebab terlalu banyak orang tahu nombor saya tak boleh tidur. Malam-malam orang hantar mesej, Ustaz saya nak tanya, Ustaz ni saya wartawan, Ustaz saya ni, duk saya ni aku nak tidur. Orang tanya soalan satu Malaysia, yang jawab seorang, tak mati saya. Saya pernah tak tidur selama sebulan. Sebab hanya menjawab soalan tiap-tiap malam tuan-tuan, lah saya tak boleh tidur. Saya pergi ceramah dekat Felda Palong, balik rumah pukul 6.30 pagi. Langsung saya tak tidur sebulan. Stres sebab duk jawab soalan dalam Facebook. Allahu Akbar tuan-tuan. Seksa tuan-tuan, tak boleh tidur. Mula-mula seronok tak tidur. Basuh kain, lipat kain, mop lantai, baca Quran, masuk seminggu dah menang. Apa yang aku tak tidur ni? Saya masuk hospital. Doktor bagi makan ubat tidur, tak tidur. Pukul 3 pagi duk menyemangkan nurse, nak tidur apa? Menyemangkan nurse. Nurse tak kahwin semua tuan-tuan. Subhanallah. Ya Allah, tak tidur saya tuan-tuan. Saya nak tidur apa? Saya rusing. Handphone saya ni saya rusing. Orang hantar mesej bukan-bukan. Yang maki, ustaz bodoh, ustaz celaka, ustaz menatang, ustaz sampul, macam-macam dia balon. Tu belum masuknya orang perempuan. Ustaz, saya ada masalah. Okay, saya pun hantar mesej jawab. Ustaz, saya cinta pada ustaz. Sudah. Bukan seorang tuan-tuan, ramai. Saya punya susah hati malam-malam pukul 3. Saya buka. Tit. Cepat-cepat saya ambil handphone. Ustaz, hanya ustaz yang mampu membimbing saya. Pukul 3 pagi tau. Nasib baik saya tengok makcik sebelah tu tidur, tidak mampu aku. Lah tuan-tuan, saya tukar nombor handphone baru. Tak ada siapa pun tahu. Baru selamat. Saya pergi masjid, saya tak bawa. Masuk dalam tandas, tak bawa. Handphone saya ni, isteri saya bagi. Nah, tengok, tak ada siapa nak ngorak abang. Nah, ambil. Percayalah pada abang. Dia pun ambil, percaya. Apa tak? Ada orang call tak? Tak ada kan? Tak ada. Dia tak tahu saya ada lagi 2 handphone. Dia tak tahu tuan. Tapi tuan-tuan janganlah cakap kat dia. Bocorlah rahsia saya kang. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, jom kita ajar ilmu kesihatan, cara hidup sehat kepada anak-anak kita. Bagaimana nak mengelakkan stres, bagaimana nak mengelakkan kencing manis. Saya takut tuan-tuan, budak dah jempat, dah ada diabetes. Duk minum I guess. Takut tuan-tuan. Umur 18 tahun. Mata ni dah habis dengan glukoma ni, habis tuan-tuan. Suatu hati kita. Sebab tu kita kena ajar satu benda.
cara hidup sihat pada anak-anak kita. Saya rasa sesenak buat apa tuan-tuan bila mak datang bawa anak dia rambut pendek, botak, air meleleh ni hingis meleleh. Apa hal dia ni? Sakit apa ni makcik? Ustaz, tak tahu nak buat macam mana ustaz. Kenapa? Hidup gam. Patutlah tuan-tuan, di sini ni berlekuk. Orang hidup gam, tuan-tuan nak kenal di mana? Atas ni hidung dia berlekuk ke dalam. Tapi masalah dia, mak bapak tak tahu tanda-tanda anak hidup gam. Kalau makan syabu, tanda-tanda syabu, tanda-tanda ais, anak kita makan ais. Bukan ais ketul makcik. Ni minum teh tarik, minum air ketul ni. Prok. Bukan yang itu. Syabu, ekstasi, ais. Sekali makan 14 jam menari. Sebutir makan, dia boleh naik motor berdiri. Ni nama dia ekstasi. Tanda-tanda dia, langit-langit ni warna hitam. Balik rumah sat lagi, makcik-makcik, akak-akak tengok anak kita dah langit-langit dalam ni warna hitam. Dia minum, dia makan ais, dia makan ganja. Cuba balik ambil torchlight. Nganga. Ibu bapa kena tahu benda ini. Jangan sampai polis datang bagi tahu kena tangkap baru kita nak tahu. Jangan sampai polis tangkap anak kita baru kita nak tahu. Pun kita takut tuan-tuan, anak mengandung mak tak tahu. Boleh terima ke anak mengandung mak tak tahu? Ada anak yang mengandung dia gugur. Anak dia mengandung, dia makan ubat gugur. Janin yang gugur tu dia blend, buang kok longkang. Tuan-tuan tak rasa apa ke bila beranak dalam mangkuk tandas, brum, flush. Tuan-tuan tak rasa apa ke yang berlaku di Kedah, pergi balik rumah Tok Wan, rumah opah, pergi beranak dalam tandas, flush. Polis datang, bongkar tangki najis dia, cari kepala budak, tangan budak. Mana boleh kita cakap, saya tak tahu anak saya mengandung, saya tak tahu anak saya pregnant. Mana boleh cakap makcik. Sebab tu saya minta kita sebagai mak bapak hari ni kena jadi mak bapak yang pintar. Apa makanan yang kita nak bagi makan pada anak-anak. Saya dulu-dulu duduk di Felda. Kami orang Felda. Bukan saya nak hina peneroka pula, tidak. Susah dulu-dulu ni. Sakit pinggang. Duk loading kelapa sawit dalam lori, sakit pinggang. Duk cok kelapa sawit, sakit pinggang. Bila sakit pinggang, pergi kedai kopi, beli satu, tarik dekat papan gambar orang sakit pinggang. Makan satu bungkus, minum air, sakit pinggang pun lega. Rupa-rupanya itulah penyebab rosak buah pinggang. Berapa banyak peneroka-peneroka hancur buah pinggang tuan-tuan. Termasuk salah seorang yang hancurnya ialah arwah bapa tiri saya. Doktor kata tak dapat diselamatkan. Tu Imam Felda saya hancur buah pinggang tuan-tuan. Pendedahan tentang ubat beracun tak tahu. Saya tak tahu ubat beracun. Mak saya tak tahu ubat beracun. Bapa saya tak tahu. Dulu tak aktif. Sekarang kerajaan kita dah buat dah. Panggil mereka. Panggil jabatan farmasi, unit farmasi. Cerita mana dia ubat beracun, mana dia ubat yang tak diluluskan. Kita takut sekarang tuan-tuan, berapa banyak jenis kopi.
Begini gambar kopinya. Berketul-ketul badan ni, kopi. Suami tengok, yes. Begini je, kopi. Makan-makan sakit pinggang. Sekarang ada kat hospital, buah pinggang hancur. Makcik-makcik duduk depan cermin, tak nampak badan. Badan besar sangat. Mana kepala aku, tunduk baru nampak. Mana pinggang aku, ke tepi sikit, baru nampak. Tak suka, gemuk. Dia makannya pil pelangsing, buah pinggang rosak. Duduk depan cermin, gelapnya muka. Nah, dia pakainya ini. Barulah putih. Dia pakai tuan-tuan, habis lapisan kulit ni rosak. Nak putih punya pasal. Yang ini yang akan kita jumpa selepas habis sekolah. Jom kita belajar mana yang boleh hidup cara baik, mana yang boleh sihat, mana yang tak boleh sihat, mana yang bawa penyakit, mana makanan yang bawa penyakit. Ajarlah tuan-tuan. Saya tengok dari Perlis sampai ke Johor. Kedai tom yam, kedai tom yam, kedai tom yam. Kedai mamak. Senang hidup di Malaysia. 24 jam kedai mamak. Malam-malam tepi jalan lampu merah, hijau, kuning, itu maknanya kedai tom yam. Saya pergi ceramah di Australia. Pukul 5.30 petang tutup. 6 petang tutup kedai. Apalah aku nak ceramah ni gelap gelita ni. 6 petang habis. Tak ada siapa lagi dah duduk kedai-kedai lepak-lepak. Mereka hanya hidup malam minggu, Sabtu malam minggu. Habis saya buat ceramah, kawan saya kata, Ustaz, jom kita tengok kehidupan di Australia malam minggu. Saya dengan pakai piah saya pi minum satu kedai. Punya banyaknya orang mabuk lah, subhanallah. Saya tengok satu orang mabuk tu mari dekat saya, dia nak pegang kepiah saya. Sudah. Mana sudahnya lagi dia datang, tuan-tuan. Sudah dia datang lagi. Polis berkuda, naik berkuda jaga orang tu mabuk. Malam minggu ya, malam lain tutup kedai. Malam-malam tutup, habis. Cuba tuan-tuan tengok berapa kadar penyakit diabetik di Australia, di England. Tak ada kencing manis. Cuba tengok tuan-tuan, di Malaysia 24 jam. Dulu ada satu menteri minta kedai-kedai nasi kandar ni tutup awal, mengamuk orang. Alasan dia pun tak betul. Ini kedai mamak lah, punca jadi. Apa cakap macam itu? Cuba ubah tajuk. Dengan minum teh tarik malam-malam, kencing manis naik. Dengan makan nasi pukul 11 malam, kencing manis naik. Kontrol. Apa kau ke darah pukul 2 pagi nasi? Sotong besar ini, nasi semangkuk. Pukul 2 pagi. Macam mana tak jadi kencing manis? Teh tarik tu dia. Kontrol. Tuan-tuan, itu kedai nasi kandar. Kedai tom yam. Apa yang saya nasihat pada tuan-tuan kedai tom yam? Buka dalam kitab. Ada beberapa makanan yang boleh dicampur dan ada beberapa makanan yang tak boleh dicampur. Apa dia? Makanan binatang darat jangan dimasak sekali dengan binatang laut. Hari ini kita makan tom yam campur. Dalamnya ada udang, dalamnya ada ayam, dalamnya ada daging, dalamnya ada sotong. Buka dalam kitab. Makanan darat saja hang masak. Makanan laut saja. Hari ini kita semua campur sekali. Tu yang datang penyakit. Kalau tuan-tuan nak makan kedai tom yam, nak ambil tom yam daging saja. Tom yam sotong saja. Jangan minta tom yam campur.
Tapi hari ni tuan-tuan, masakan lauk dan masakan darat dah bercampur habis dah. Kita dah tak ikut dah tuan-tuan. Sebab tu saya tak heran penyakit-penyakit kita banyak. Sebab kita dah tak menjaga benda-benda yang boleh mendatangkan penyakit kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini saya menyanyi pun tidak, saya baca ayat Quran apa pun tidak. Hari ini 2 ayat je saya baca. Hari ini saya cerita benda yang sebagai motivasi pada tuan-tuan. Yang kelima, apa yang saya ajar di sekolah saya, dan tuan-tuan boleh ikut di sekolah ini, saya mengajar anak-anak murid saya fokus. Baca Quran fokus, sembahyang fokus, baca buku fokus, buat kerja fokus. Bagaimana nak ajar mereka fokus? Rasulullah ajar, ambil anak panah, tarik, lepaskan. Lama-lama dia fokus. Tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan tak khusyuk sembahyang, pergi masuk kelab memanah, dia fokus. Anak tuan-tuan baca buku, sambil tengok TV, sambil main handphone, sambil baca buku, makan nasi, ngap. Bila nak masuk ilmu, hantar kelab memanah, dia akan fokus. Anak tuan-tuan ni mamai, naik kereta terlajak rumah, ya Allah gostan balik. Kenapa ni mamai sampai rumah pun lupa? Sebab tak fokus. Pergi belajar memanah. Sebab tu Rasulullah mengajar memanah. Sekolah tuan-tuan boleh buat kelab memanah, pasang kat depan, bubuh jaring besar-besar, bubuh anak panah, nah tembak. Dengan dia tembak punggung cikgu tu sudah. Yang keenam, di sekolah saya mengajar budak-budak menjadi hati baik. Nak bagi hati baik macam mana? Anak saya tingkatan 5, tahun ni dia periksa, nama dia Ihsan. Dia sekolah di sekolah anak saya, dia sekolah di sekolah saya. Ihsan ni tahun ini dia tingkatan 5, dia nak periksa SPM. Dia dekat nak habis dah, 30 juzuk dia hafal. Sekarang tengah duk konsentrate tumpu SPM. Kenapa saya cerita tentang dia? Sebab dia cakap besar. Sekolah saya tiap-tiap hari Sabtu dan Ahad akan belajar menunggang kuda. Dia tengok kuda, bukannya susah naik kuda, senang kata dia. Dia pun naik kuda. Bila naik kuda tuan-tuan, kuda tu gedebuk jatuh. Saya kata dekat dia, San, susah ke senang? Aduh, sakit ya. Macam mana nak naik kuda? Usap, tepuk, usap, tepuk. Cantiknya kuda ni, bagus. Subhanallah. Usap dia. Naiklah. Dia akan bawa tuan-tuan dengan baik. Sebab tu kalau tuan-tuan nak bagi hati anak tuan-tuan baik, perangai dia baik, suruh dia naik kuda. Sebab kuda akan membawa orang yang perangai dia baik sebaik-baiknya. Tapi kalau perangai orang tu tak baik, sombong dan sebagainya, dia lompat pergi jatuh. Sebab tu Rasulullah mengajar kita supaya naik kuda. Ni duit hak kutip derma tadi, beli kuda besok. Sebab tu saya kata bagi seorang RM100, dapat RM50,000 malam ni, dapat 4 ekor kuda. Setiap hari Sabtu anak-anak kita naik kuda di sekolah. Gerubak. Badan bergerak jadi sihat, darah jadi baik, jantung jadi baik, sihat naik kuda. Yang ketujuh, setiap hari Sabtu dan Ahad petang, pelajar-pelajar di sekolah saya diwajibkan berenang. Badan jadi sendol, otot jadi sihat. Dia pandai berenang, menyelam, kuat lentang, kuat kupu-kupu, semuanya ada. Baik laki-laki, baik perempuan. Mandi di laut tak gaduh, lemah dekat sungai pun tak kisah,
campak tengah laut pun tak apa, dia pandai berenang. Anak kita 9A campak dekat laut, lemah tuan-tuan. Dia nak tolong orang pun tak boleh, dia nak tolong diri dia pun tak boleh. Tuan-tuan, ada lagi kuasa lapang di sekolah ni, buat kolam renang. Hari Sabtu pagi kau curriculum berenang. Oh, seronok tuan-tuan berenang. Badan saya kalau lenguh-lenguh pinggang ni saya terjun. Terjun dalam kolam, mumam berenang. Satgi rehat, tidur lena tuan-tuan, malangkan ceramah lega elok. Badan jadi kuat. 7 benda ini saya sebut pada tuan-tuan. Ceramah kita santai-santai malam ni, yang mana buruk tuan-tuan tolaklah. Yang mana kata-kata saya tak elok, tuan-tuan buang lantung sampah. Tetapi kalau ada buah pemikiran saya, kalau ada kata-kata saya yang tuan-tuan boleh fikirkan, buatlah. Jadi di sini mungkin ada orang kaya yang rumahnya ada kolam renang. Panggillah pelajar-pelajar yang bermasalah, belajarlah berenang. Di sini ada orang kaya, ada kelab kuda. Bawalah pelajar-pelajar yang bermasalah, suruh mereka menunggang kuda. Di sini ni ada pelajar-pelajar yang bermasalah, hantarlah mereka ke kelab memanah. InsyaAllah mereka fokus dalam pelajaran. Mereka akan bertukar menjadi pelajar yang berakhlak. Tetapi selagi mana kita menganggap budak ni gagal, budak ni gagal, budak ni tak ada masa depan, budak ni gelap masa depan, selagi itulah tuan-tuan tidak memberikan kepercayaan kepada anak tuan-tuan, pada pelajar-pelajar, selama itulah mereka merasa rendah diri. Anak murid saya yatim, bapa mati, mak mati, dia rasa rendah diri. Sebab bapa lain datang bawa makanan, mak lain datang pegang cium, dia tak pernah mak bapa dia cium bila melawat di asrama. Dia rasa rendah diri. Syan, namanya Irsyan, Syan pergi belajar memanah. Bila ada hari sukan sekolah, hari ulang tahun sekolah, dia yang memanah dengan bangganya tuan-tuan. Dia yang menaik kuda dengan bangganya orang nampak. Memang aku tidak ada bapa, tapi aku ada kuda. Dan saya lantik dia menjadi ketua kumpulan qasidah. Ya Hanana bi Muhammad. Lama-lama dia rasa dia ada lebih pada orang lain. Dia tidak lagi menjadi pelajar yang rendah diri. Jadi mana pelajar yang lemah? Mana pelajar yang rasa rendah diri? Mana pelajar yang rasa dia tak boleh ke hadapan? Orang macam inilah kalau tuan-tuan gilap, dialah yang akan jadi terbaik. Tuan-tuan sebagai mak bapak, gilaplah anak-anak tuan-tuan dengan bakat. InsyaAllah mereka jadi yang terbaik. Kalau tak berjaya dalam pelajaran, mereka cemerlang dalam akhlak dan sopan santun. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku-buku saya di belakang sana. Begitu juga dengan air penawar 30 juzuk yang saya telah bacakan untuk penerang hati anak tuan-tuan, kismis, buku-buku, baju-baju saya. Jadi tuan-tuan yang nak melatang melawat sekolah saya, dialu-alukan. Dan setakat ini modul sekolah saya telah dipakai oleh 3 kerajaan negeri. Mereka dah menubuhkan sekolah pondok moden macam yang saya buat. Dan tuan-tuan, kalau nak melawat sekolah saya, dialu-alukan. Dan saya membuka lawatan pada setiap hari Ahad, minggu yang pertama dan minggu yang ketiga setiap bulan. Hantar surat, tunggu jawapan. Bila boleh datang, datanglah melawat. Baik cikgu sekolah, baik mak bapak, baik pelajar-pelajar sekolah. Dan yang paling saya seronok, bulan lepas pelajar-pelajar sekolah Cina dan India datang melawat sekolah saya. Jadi mudah-mudahan kita kongsi bersama, dapat keberkatan bersama. Jadi tuan-tuan, beli barang-barang yang saya sebutkan tadi adalah sumbangan untuk sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah, Kampung Manjui, Ipoh, Perak, Darul Ridwan. Kita jumpa lagi insya-Allah hari Ahad nanti di rumah masing-masing jam 9 malam hanya di TV3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.